A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita mula surah baru, iaitu surah Yunus. Sebelum ni saya ada sebut kita akan sambung surah At-Taubah. Tapi setelah dicek balik, rupanya surah At-Taubah telah habis kita tadabbur sebelum PKP, berakhir Disember 2019. Jadi siapa yang nak tadabbur surah At-Taubah boleh tengok rakaman yang lepas. Jadi surah yang kita belum tadabbur, ikut tertibnya ialah selepas Taubah ialah surah Yunus. Okey, surah Yunus surah Makkiyah. Hampir dikatakan ulama bersepakat bahawa dia adalah surah Makkiyah. Dan ayatnya 109. Ayatnya 109. Dan nama surah ini ialah Yunus. Antara surah yang tidak banyak nama ataupun hanya satu nama ialah surah Yunus. Dia tidak ada nama yang lain. Ada setengah surah tu banyak nama. Macam Al-Fatihah banyak nama. Surah Al-Fatihah, surah Ummul Kitab, surah Al-Ruqyah, surah Taubah pun banyak nama. At-Taubah, surah Bara'ah, surah Al-Fadhihah. Tapi surah Yunus ni hanya satu nama sahaja. Dia ambil dengan sempurna dengan nama Nabi Yunus AS. Dia kalau kita perasan, surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni huruf yang terputus, ataupun huruf yang bersambung tapi tidak ada makna. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim. Kalau kita perasan ada surah yang bermula dengan 3 huruf, Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Ada 5 surah. Dan 5 surah ni, kelima-lima surah ni semuanya para nabi, nama para nabi, nama surah nama para nabi dan nama kaum. Nama kaum. 5 surah ialah satu surah Yusuf. Surah Yusuf bermula dengan Alif Lam Ra. Namanya surah Nabi Yusuf AS. Yang kedua surah ni Yunus, juga bermula dengan Alif Lam Ra dan namanya surah Nabi Yunus AS. Yang ketiga surah Ibrahim, bermula juga dengan Alif Lam Ra dan namanya nama Nabi Ibrahim AS. Yang keempat surah Hud, bermula dengan Alif Lam Ra dan namanya pun nama Nabi, iaitu surah Hud. Dan yang kelima yang nama kabilah, iaitu surah Al-Hijru. Al-Hijru ni nama tempat yang didiami oleh kaum Samud. Jadi kaum Samud ni juga dinamakan, nama kaumnya ialah Al-Hijru. Dia ambil sempurna dengan nama tempat.
Al-Hijr ialah kedudukannya antara Madinah dengan Syam, antara Madinah dengan Syria, tempat kaum Samud. Okey. Jadi 5 surah yang bermula dengan Alif Lam Ra, semuanya nama surah ialah nama para nabi, dan juga satunya daripadanya ialah nama kaum Samud. Dan surah Yunus ni tidak ada satu pun hadis tentang kelebihan khusus bukan adanya surah Yunus, tidak ada kelebihan. Sebenarnya kalau ikut hadis yang sahih, tak banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan surah-surah dalam Al-Quran, tak banyak. Yang ada kelebihan surah Fatihah, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Mulk, dan tak banyak, sikit sangat. Tapi orang kita jumpa banyak, kan? Orang kita jumpa surah Al-Waqi'ah, kan? Surah Yasin. Surah Yasin kelebihannya semua hadis dhaif. Okey. Dia intipati kepada surah Yunus 2-3 perkara penting yang dibincang dalam surah Yunus. Kita akan perasan nanti setelah kita tadabbur satu persatu. Pertama, cerita tentang akidah. Akidah apa ni? Akidah mentauhidkan Allah. Yang kedua, akidah tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akidah tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan. Jadi sepanjang surah ni berlega sekitar 3 poin ni je. Adapun tajuk-tajuk yang kecil ada di sini daripada Ad-Duru' As-Sunniyah. Dia letak ada 14 poin yang dibincang dalam surah Yunus. Jadi kita akan sebut di akhir nanti, ya, setelah kita khatam. Tulis tarikh kita mula surah Yunus. Hari ni berapa bulan? 27. Okey, kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ni bermula dengan Alif Lam Ra. Dipanggil apa ni? Huruf muqatta'ah. Muqatta'ah ni pada qata'ah. Apa makna qata'ah? Terputus. Jadi lawan dia apa dia? Bersambung. Jadi kalau contoh, saya tulis macam ni. Salatun. Ini dia panggil huruf muttasilah, huruf yang bersambung. Iaitu sad bersambung dengan lam alif, bersambung dengan ta, digabungkan menjadi satu makna. Satu perkataan dan mempunyai satu makna. Dan baca pun bukan berdasarkan baca huruf. Dia tak baca sad, lam alif, ta. Dia baca salat. Makna apa? Makna solat lah. Solat asalnya makna ialah
Doa. Doa. Adapun alif lam mim dia panggil huruf muqatta'ah. Iaitu nampak macam bersambung tapi sebenarnya dia terputus. Apa bukti terputus? Bila kita baca, kita sebut macam huruf alif, lam, ra kan? Kalau muttasilah kita baca macam mana? Alar kan? Itu muttasilah. Tapi bila kita baca satu persatu, dia sebenar bukan perkataan. Dia hanya huruf. Sebab tu bila dia baca, sebut satu persatu alif, lam, ra. Okey, apa makna alif lam ra? Apa makna alif lam ra? Allah saja yang tahu. Mana tahu? Mana tahu? Allah saja yang tahu. Siapa beritahu bahawa Allah saja yang tahu? Nabi ada hadis? Tak ada hadis. Tak ada satu pun hadis yang mengatakan alif lam mim Allah saja yang tahu. Tak ada satu pun hadis. Nabi tak pernah beritahu. Cuma ulama tafsir yang masyhurnya ada dua tafsiran. Pertama, ahli tafsir mengatakan alif lam ra adalah satu huruf yang Allah saja yang tahu. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ahli tafsir mengatakan alif lam ra tidak ada makna. Yang tadi ada makna tapi Allah saja yang tahu, kita tak tahu kan? Yang kedua, alif lam ra tak ada makna. Sebab dia semata-mata huruf. Dia ada makna bila dia panggil huruf muttasilah. Sad bersama dengan lam, alif bersama dengan ta, salatun ada makna. Macam kaf. Kaf, huruf kaf ada makna? Tak ada kan? Tapi kalau saya sambut kaf, kemudian ta, kemudian alif, kemudian ba, ada makna tak? Apa makna dia? Dia tak baca dah kaf, ta, alif, ba. Kita baca kitabun. Faham tak? Itu dia panggil huruf muttasilah. Bila muttasilah ada makna. Bila muqatta'ah, dia semata-mata huruf, tidak ada makna. Okey? Jadi pendapat pertama mengatakan ada makna tapi Allah saja yang tahu. Tapi ada dalil tak? Tak ada dalil. Nabi tak pernah cakap pun alif lam ra ada makna dan Allah saja yang tahu. Okey, yang mengatakan alif lam ra tak ada makna, ada dalil tak? Tak ada juga. Jadi dua-dua tak ada dalil. Yang mana betul? Yang mana betul? Allah saja yang tahu. Itu memang tak tahulah tu. Okey, ini satu pendapat ulama. Saya lebih condong pada pendapat ni. Dia kata alif lam ra tak ada makna. Dalilnya tak ada. Tapi semua huruf dalam semua bahasa, kalau huruf memang tak ada makna. Pergilah cari bahasa apa pun, kalau huruf semata-mata memang tak ada makna. Betul kan? Bahasa Jepun ke, bahasa Urdu ke, bahasa Melayu ke, kalau huruf memang tak ada makna. A, ada makna tak bahasa Melayu? A, ada makna? Tak ada? B, ada makna? Tak ada kan? U, ada makna? Ada kan? Ada? Ada kan? Abu. A, B, C, ada makna? Ada, air batu campur. Itu ringkas kan? Jadi pendapat yang paling kuat, alif lam ra tak ada makna dan tak perlu dalil. Sebab semua bahasa kat dunia, kalau huruf semata-mata memang tak ada makna. Okey, timbul soalan. Kalau tak ada makna, apa faedah Allah taruhkan? Allah tak akan buat benda yang sia-sia. Macam mana nak jawab? Allah saja yang tahu jawapannya. Aku memang selalu tak tahu. Dia antara tuduh orang musyrikin ataupun syubhat yang ditimbulkan oleh orang musyrikin bila Nabi sampaikan Al-Quran, apa dia? Antara tuduhan mereka. Nabi Quran ni direka oleh Nabi.
Kan? Dia kata ini bukan daripada Tuhan, ini daripada Muhammad. Walaupun mereka tahu Muhammad tu, Nabi Muhammad adalah buta huruf. Kan? Tapi dia tuduh juga. Maka Allah nak buktikan bahawa Quran tu bukan daripada Nabi Muhammad. Buktinya apa? Sekarang ada sebahagian surah bermula dengan huruf muqatta'ah. Dan huruf ni semua huruf yang kamu duk guna setiap hari, yang kamu tulis, yang kamu cakap, inilah huruf alif, lam, ra, ya, sin, qaf. Semua huruf yang kamu guna. Okey? Jadi kalau bahasa Al-Quran daripada huruf yang kamu guna dan kamu pula menuduh Quran daripada Nabi Muhammad, maka logiknya kamu boleh buat macam Al-Quran. Sebab dia dalam huruf kamu, bukan huruf bahasa Jepun. Boleh faham? Maka Allah nak beritahu, okey, kalau kamu tuduh Quran daripada Nabi Muhammad, sekarang Al-Quran daripada huruf yang kamu bercakap setiap hari. Cuba buat seumpama Al-Quran. Ataupun seumpama surah yang paling pendek. Bahasa kamu, huruf kamu, kan? Kalau Muhammad boleh buat, kamu kenapa tak boleh? Betul? Dan akhirnya mereka, bila Allah cabar mereka, apa jawapannya, kesimpulannya? Cuba keluarkan sikit ayat. Ayat yang Allah cabar dan rizatnya apa? Tak ingat ayat tu? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Okey, Allah cabar. Wa in kuntum, dah sekiranya kuntum apa dah? Adalah kamu fi raibin, dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa yang kami turunkan. Kalau kamu iaitu orang musyrikin Mekah, ragu terhadap apa yang kami telah turunkan ala abdina, kepada iaitu Nabi Muhammad. Kalau kamu ragu, okey, Allah cabar. Fa'tu apa dah? Bawa datanglah bisurah, dengan satu surah. Mana-mana surah, yang panjang ke yang pendek, min mislihi, yang seumpama Al-Quran. Apa maksud seumpama Al-Quran? Quran banyak tak ayat bila hujung tu sama aja panjang. Wadduha wal-laili iza saja. Kan? Hujung-hujung tu sama. Buat macam tu. Dan dalam yang hujung sama ada maksud pula mendalam. Dan bila baca tak jemu. Cuba buat. Wad'u apa dia? Panggillah syuhada'akum, para saksi kamu, para pakar bahasa kamu selain daripada Allah. Jangan minta tolong Allah. In kuntum sadiqin. Kalau dakwaan kamu bahawa Quran ni daripada Nabi Muhammad adalah benar. Okey, cuba buat. Dan bila Allah cabar, pastilah benda yang dalam bahasa orang musyrikin Mekah. Kalau Allah cabar Quran tu dalam bahasa Jepun, tapi cabar orang musyrikin, welid tak cabaran tu? Saya cabar Abu Rayyan, cuba buat surat dalam bahasa Jepun, hebat sangat. Cabaran bodoh ke cabaran cerdik? Bodoh lah. Kan? Jadi huruf dalam Al-Quran ni bahasa sama dengan huruf yang kamu pakai. Kalau kamu tuduh Nabi Muhammad buat, maka pasti kamu dapat buat. Bila kamu tak mampu buat, menunjukkan Quran sah daripada Allah. Okey? Jadi alif lam mim semula, makna pertama, tafsir pertama, dia adalah ada makna, tapi Allah saja yang tahu. Tak ada dalil. Saya tak kata tak betul. Pendapat kedua, alif lam ra tidak ada makna, sebab dia semata-mata huruf. Habis kenapa Allah mulakan beberapa surah dengan huruf muqatta'ah? Sebagai nak bagi cabaran. Sebab tu kalau perhati, selepas huruf muqatta'ah biasanya Allah akan sebut tentang apa?
tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Surah pertama apa dia? Alif Lam Mim Zalikal Kitab La Raiba Fih. Surah Luqman? Tak apalah, nanti tengok kat rumah nanti ya. Yasin wal Quranil. Nasib baik ada Yasin. Dapat juga menjawab. Okey. Tilka itulah. Dia tilka ni kalau kita belajar bahasa dia panggil ismu isyarah. Isim isyarah. Isyarah ni menunjuklah itu, ini. Kalau benda tu dekat apa dia? Kalau benda tu dekat, ini. Haza ke hazihi? Dua-dua betul. Kalau haza untuk lelaki lah, haza Muhammadun, kan? Kalau untuk perempuan, hazihi siapa? Fatimah. Okey, kalau dekat. Kalau jauh, Muhammad duduk kat sana. Itu. Kalau lelaki, zalika. Kalau perempuan, duduk jauh. Fatimah duduk jauh. Itu Fatimah. Tilka. Kan? Di sini tilka ke zalika? Tilka. Mana apa tu? Jauh ke dekat? Jauh. Perempuan ke lelaki? Perempuan kan? Dia menunjukkan kepada apa? Ayat. Ayat ni perkataan muannas ke muzakkar? Lelaki ke perempuan? Dia perkataan Arab ada jenis lelaki, ada jenis perempuan. Bukan jantina. Perempuan ke lelaki? Apa tanda? Tak. Dia, ini jamaah, plural. Kalau satu? Ayatun. Ni. Tanda dia muannas ta? Dia panggil ta? Marbutah. Tapi kita buka dalam awal surah Baqarah, Alif Lam Mim Zalika. Zalika pula, bukan tilka. Perasan tak? Zalika bukan tilka. Kenapa? Al-Kitab. Zalikal. Kenapa Zalika? Sebab kitab perkataan muzakkar. Boleh? Jadi kalau dekat, haza Muhammadun. Kalau jauh, zalika Muhammadun. Kalau perempuan dekat, hazihi Fatimah. Kalau perempuan jauh, tilka Fatimah. Okey, bila kita guna jauh? Bila orang tu dah jauh lah. Bila kita guna dekat? Bila orang dekat kan? Okey. Sekarang Allah guna zalikal kitab. Semua jauh. Tilka ayat. Semua jauh. Sebenarnya Quran jauh ataupun dekat dengan kita? Kalau dekat, kenapa Allah tak guna Alif Lam Mim hazal kitab? Ataupun Alif Lam Ra hazihi ayatul kitab? Faham soalan? Jawab. Quran tu? Besar mana? Oh, kalau Quran besar, zalikalah. Kalau Quran kecil? Kalau benda tu besar, tak duduk depan kita ke? Tak, sekarang bukan soal besar. Kecil, dekat ataupun jauh. Ayat apa? Yalah, ayat ni duduk dalam kitab. Kitab kadang-kadang depan kita je. Okey, makna zalika ada dua maksud. Pertama, menunjukkan jauh. Yang kedua, menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan. Jadi bila benda tu mulia pun dia guna zalika ataupun tilka. Bukan makna jauh tapi kemuliaan. Kadang-kadang ulama dekat kan? Ulama tu dah dekat. Tapi dia mulia, kita kata itulah ulama. Kita tak kata ini. Sebab apa? Kemuliaan. Okey. Tilka itulah ayat-ayat. Apa makna ayat? Apa makna ayat? Ayatun.
Bahasa Arabnya ialah alamat. Kan? Ayat bahasa Arab makna dia alamat, tapi alamat dah jadi bahasa Melayu kan? Alamat rumah saya. Makna apa tu? Tanda rumah saya. Jadi ayat adalah tanda. Kenapa ayat Al-Quran dipanggil ayat? Dan ayat tu asalnya makna dia tanda. Kenapa dia panggil ayat? Rahsia kenapa setiap ayat Quran dipanggil ayat. Bahkan sebenarnya bukan ayat Quran je ayat. Ayat Quran, ayat-ayat ni, ayat-ayat Allah ada dua kan? Ayatullah ada dua. Satu apa dia? Kauniyah. Yang kedua syar'iyah. Dua-dua ni dia panggil ayat. Kauniyah seperti apa? Langit bumi. Contoh Allah kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Sesungguhnya pertukaran siang dan malam dan pada ciptaan langit dan bumi adalah tanda-tanda. Jadi yang kauniyah pun dipanggil ayat, yang syar'iyah pula ialah ayat Quran. Sebab dia berkaitan dengan peraturan syariat. Kenapa dia panggil ayat? Kalau saya katalah, orang tak kenal saya, dia nak jumpa saya. Siapa beritahulah, tanda saya tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Kulit tak putih, tak hitam. Hitam manis. Lepas tu, muka tu taklah muda dan tak tua. Kan? Bila dia jumpa saya, dengan tanda tu, apa hasilnya? Dia kenal saya. Faham? Jadi, ayat Al-Quran, Allah kata ayat. Sebab apa? Bila kamu tadabbur setiap ayat, kamu akan kenal Allah. 2 ayat, lagi kenal. 10 ayat, lagi kenal. Sebab tu ayat Quran dia panggil tanda. Semakin kamu tadabbur ayat Quran, semakin kamu kenal Allah, semakin kamu cinta Allah, semakin kamu taat. Bila tu? Kalau kamu faham. Tapi kalau kamu tak faham, bacalah 30 juzuk, 6,000 ayat, kamu tak akan kenal Tuhan. Ramai tak? Yang khatam berkali-kali tapi masih belum kenal Tuhan. Ramai. Sebab dia tidak tadabbur. Okey, itulah tanda-tanda ataupun ayat-ayat kitab. Kitab apa dia? Al-Quran. Kenapa dipanggil kitab? Kitab ni daripada katabah kan? Katabah makna apa? Tulis. Katabah makna tulis. Kalau kitab tu makna yang tertulis. Kenapa Quran dipanggil kitab? Sebab pertama dia telah tertulis di mana? Lauh Mahfuz. Yang kedua, masa Jibril membawa kepada Nabi, dia pun tertulis juga. Dan yang ketiga, tertulis ketika zaman Osman bin Affan. Jadi Quran tertulis maka dinamakan kitab. Dan kitab juga bermakna al-maqru' yang dibaca. Okey. Itulah ayat-ayat Allah Al-Hakim yang Al-Hakim apa dia? Al-Hakim ni satu hikmah, yang kedua hakim. Maksud apa tu? Setiap ayat Al-Quran mesti ada hikmahnya. Kalau kamu tak jumpa, bukan masalah Quran tak ada hikmah, tapi kamu yang tak faham. Yang kedua, sifat Al-Quran ialah dia hakim. Cuba buka surah Al-Baqarah 213.
Cuba kita terjemah. Kana nasu adalah manusia ummatan wahidah. Satu agama. Betul kan? Manusia ni asalnya satu agama aja. Betul kan? Bermula daripada Adam ada berapa agama? Satu je. Faba'asallahu an-nabiyyin. Lalu Allah utuskan an-nabiyyin, para nabi. Bila tu? Bila umat manusia dah ramai dan mula ikut hawa nafsu dan mula sesat, maka rahmat Allah nak betulkan balik, Allah utuskan para nabi. Manusia tak boleh betulkan kesesatan dengan kepala otak dia. Mesti dipandu oleh para nabi. Dan fungsi para nabi apa dah? Satu, mubasyirin, memberi khabar gembira. Yang kedua, munzirin, memberi amaran. Ada yang ketiga, tugas Nabi. Ada. Tugas Nabi dua je. Kalau Nabi cakap ataupun Nabi sampaikan apa-apa, salah satu je. Sama ada, mesti ada berita gembira ataupun berita amaran. Itu fungsi Nabi dan sama dengan fungsi Al-Quran. Bila kita baca Quran, kita faham mesti ada salah satu. Sama ada kita gembira dengan berita-berita yang nikmat untuk orang yang soleh, ataupun berita-berita yang menakutkan untuk orang yang ingkar. Okey, kemudian wa anzala ma'humul kitab, dan Allah menurunkan bersama para nabi itu kitab. Ini ahli tafsir mengatakan ini dalil bahawa semua para nabi ada kitab. Apa dalil ayat ni? Allah menurunkan bersama para nabi masing-masing ada kitab. Cuma ada kitab nama Taurat, ada nama Injil, ada nama Suhuf. Bilhaq, dengan sebenarnya. Apa fungsi kitab tu? Liyahkuma. Untuk kitab itu untuk menghukum ataupun memutuskan bainan nas, antara manusia, fi makhtalafu fihi, pada apa yang mereka berselisih. Tadi apa surah Yunus tadi? Tilka ayatul kitabil hakim. Kitab tu penuh dengan sama ada hikmah ataupun yang kedua hakim. Ini dalilnya. Quran tu diturunkan untuk memutuskan di antara manusia pada apa yang mereka berselisih. Inilah fungsi utama Al-Quran. Boleh? Bukan untuk sekadar baca, untuk khatam, tak. Tapi untuk Quran tu menjadi hakim. Bila ada masalah aja, rujuk pada Quran. Quran adalah hakim. Okey? Fi makhtalafu fihi. Okey, cukup setakat tu. Kita balik pada ayat kita. Kenapa lambat? Okey. Kitab itu sebagai hakim ada dalil tadi kan? Surah apa? Al-Baqarah ayat. Dan setakat ni orang Islam adakah sepenuhnya menjadikan kitab sebagai hakim dalam hidup mereka? Belum. Bahkan kitab tu hanya sekadar bahan bacaan untuk dapat pahala dan sebagainya. Okey, Quran sebagai hakim iaitu penuh dengan hikmah. Apa contohnya? Mana setiap ayat Quran mesti ada hikmah. Hikmah ni makna kebijaksanaan dan maslahah. Mesti ada kebaikan untuk manusia. Contohlah Allah bagi musibah pada kita. Ada hikmah tak? Apa hikmahnya? Supaya manusia
la'allahum yarji'un, supaya manusia kembali kepada Allah. Jadi yang faham, dia akan bersyukur dengan musibah tu. Yang tak faham, dia akan mengutuk. Syekh aku je. Sama je hukum. Hukum yang Quran sebut, iaitu kalau mencuri potong tangan, kalau berzina sebatkan 100 rotan, kalau dah berkahwin rajam sampai mati. Ada hikmah tak? Ada hikmah. Dengan sebab hukum yang keras itulah orang takut nak buat maksiat. Nampak macam kejam. Tak, hukum Islam bukan untuk menghukum, tapi untuk mencegah. Tak akan berlaku maksiat sebab hukuman terlalu keras. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Akanan nas. A ni huruf istifham. A dalam bahasa Arab dipanggil harfu istifham. Dan istifham kita dah belajar. Ada berapa jenis? Siapa ingat? Siapa tak ingat? Oh, ingat pun tak ingat pun tak. Ha? Ada berapa jenis? Pasal apa cepat lupa? Seorang pun tak ingat? Ha? Dua. Apa dia? Dah ingat dua tapi tak ingat dua tu apa dia? Ha. Tulis. Saya tulis besar-besar. Dan saya tulis Rumi pula. Biasa tulis Arab. Ha? Hakiki. Istifham. Istifham ni tanya. Huruf untuk bertanya. Bila, kenapa. Yang kedua, majazi. Majazi. Okey, hakiki, hakikat lah. Iaitu bila kita guna huruf istifham, kita betul-betul nak jawapan. Dah makan ke belum kan? Man anta. Saya tanya, man anta? Man anta? Ada tak soalan? Apa soalannya? Tak, soalannya apa? Man. Saya bagi man, dia kata siapa? Man. Soalan man. Okey, man ni hakiki ke majazi? Hakiki. Betul-betul nak tahu kan? Siapa awak ni? Jangan tanya pula, awak tanya ni hakiki ke majazi? Mata tusafir. Mata, soalan bila? Bila awak musafir? Hakiki ke majazi? Hakiki. Okey, majazi lawan hakiki. Bukan nak jawapan, bukan nak maklumat, tapi banyak sebab dia. Nak cela, nak kutuk, nak ingkar, nak ikrar. Ikrar ni mana? Tegas. Ikrar. Contohlah. Allah tanya dalam surah apa ni? Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Ada tak soalan? Apa soalannya? Dia huruf istifham ni kita tak belajar lagi. Antaranya hamzah. Yang tadi man. Kalau bila, mata, kan? Okey, a ni soalan. Soalan ni dalam surah ni hakiki ke majazi? Kalau nak terjemah, cuba terjemah. Alam nashrah laka sadrak. Cuba terjemah. Ini surah lazim ni.
Siapa tawaduk semua malam ni? Kalau kita terjemah harfiah, A, adakah? Lam? Tidak. Nashrah? Kami lapangkan. Sadrak, laka, bagi engkau. Sadrak? Dada engkau. Siapa ni? Dada siapa? Jadi sebenarnya Allah nak tanya Nabi, adakah tidak kami lapangkan dada engkau? Allah nak tanya tu, Allah nak jawapan ke ataupun Allah nak apa? Hakiki ke majazi? Okey, kalau majazi apa dia? Allah nak cela ke, nak kutuk ke, nak ingkar ke, nak ikrar? Ikrar. Sebab tu terjemah yang tepat ialah qad syarahna, sesungguhnya kami telah lapangkan dada engkau. Soalan tu macam tak ada langsung. Allah nak tegaskan, sesungguhnya kami dah lapangkan dada engkau dengan Al-Quran. Okey. Contoh lain. Allah kata atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Okey, cuba terjemah. Atamuruna nas, adakah patut ta'muruna nas, kamu suruh orang bil bir, buat baik, wa tansawna, dan kamu lupa diri kamu. Suruh orang tapi kamu lupa diri kamu, kamu tak buat. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu baca kitab. Afala ta'qilun. Mana soalan dia? Ni. Apakah tidak kamu berakal? Ada soalan kan? Hakiki ke majazi? Majazi apa dia? Mencela. Kalau bahasa kita apa dia? Tak ada otak ke? Dia suruh orang buat baik, mana dia nak orang masuk syurga. Dia tak buat baik, mana dia nak masuk apa? Ada otak tak? Kamu buatlah, biar kamu masuk syurga, saya masuk neraka, okey je. Tak ada otak ke? Allah kata tak ada otak ke? Sepatut kamu nak orang masuk syurga, kamu pun masuk syurga lah. Okey, boleh ya? Sekarang kita balik pada ayat kita. Akanan nas, adakah? Kana adalah linnas, bagi manusia, ajaban. Ajaban apa dia? Ajaib. Kepelikan. Hairan ke? Hairan pun bahasa Arab tu. Hairan bahasa Arab. Adakah bagi manusia itu apa dia? Sesuatu yang panjang pula. Adakah bagi manusia sesuatu yang menghairankan? Tak boleh terjemah bahasa Melayu 100%. Sebab bahasa Melayu pun miskin. Miskin pun daripada bahasa Arab. Adakah adalah bagi manusia sesuatu yang menghairankan? Manusia ni siapa? Ahli tafsir mengatakan ini adalah orang musyrikin Mekah dan orang Arab. Orang Arab dan musyrikin Mekah rasa hairan. Apa yang dia rasa hairan? An auhayna, bahawa
kami telah fi'il madhi telah wahyukan ila kepada rajulin seorang lelaki minhum dari kalangan mereka. Siapa lelaki ni? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad daripada siapa? Daripada orang musyrikin sendiri. Dan tugas Nabi pula apa dia? Anzir. Agar berilah peringatan annas kepada manusia. Wabashir dan berilah berita gembira. Berita gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang amanu. Mereka beriman. Anna lahum. Okey. Kita huraian ini dulu. Siapa yang rasa ajaban? Orang musyrikin Mekah. Apa yang dia rasa ajaban? Wahyu diturun kepada okey. Kata Rashid Redha, maksud mereka heran ni wahyu turun kepada Nabi ada dua maksud. Pertama, bagi mereka wahyu ni sepatut tak turun pada manusia. Patut turun pada siapa? Malaikat. Yang kedua, pendapat kedua, wahyu ni okey, boleh turun pada manusia tapi bukan pada Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad fakir. Yang kedua, yatim. Tak layak jadi Nabi. Sedangkan ada tak orang Mekah yang tidak yatim dan kaya? Ada tak? Ramai tak? Sebab biasanya manusia ni dulu, kini dan selama-lamanya. Kalau nak pilih pemimpin, biasa dia pilih apa? Ciri-ciri pemimpin. Kaya. Anak yatim tak? Betul? Keturunan, pemimpin, dan yang kedua kaya. Ada dalil. Manusia memang suka pilih pemimpin yang ada dua sifat ni. Pertama, keturunan pemimpin. Yang kedua, kaya. Banyak harta. Ada dalil tak? Ada. Surah apa? Surah apa? Lupa. Siapa yang tak belajar tapi tak lupa? Okey, cuba buka surah Al-Baqarah 247. Okey. Cuba tengok. Kita terjemah ringkas. Wa qala lahum nabiyuhum. Telah berkata kepada mereka nabi mereka. Siapa ni? Ini cerita siapa ni? Talut dan Jalut. Telah berkata kepada mereka nabi mereka. Nabi mereka siapa? Tak. Talut bukan nabi. Dia ini Bani Israel. Dia minta pada nabi mereka, bagilah pada kami seorang ketua untuk kami berperang. Jadi ketua tu ialah Talut. Talut bukan nabi. Dia minta kepada nabi, lantik seorang ketua untuk jadi ketua dalam berperang. Dan nabi mereka ni Allah tak sebut siapa. Selepas Nabi Musa. Selepas Nabi Musa.
Dia tak sebut nama. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa, selepas Musa. Bila Allah tak sebut nama Nabi, tak penting. Okey? Bila Bani Israel minta pada Nabi mereka, dia lantik seorang ketua, maka Nabi mereka pun berkata, Inna Allah qad ba'asa lakum, telah mengutuskan untuk kamu Talut sebagai malik, raja, untuk mengutus kamu dalam peperangan. Tadi dia minta kan, sekarang Nabi kata okey, Allah dah utus. Nabi tak kata aku utus, Nabi kata Allah yang utus. Ini pilihan siapa? Tengok perangnya Bani Israel. Qalu, mereka berkata, anna yakunu lahul mulk. Macam mana dia boleh jadi raja alaina, ke atas kami? Tadi minta kan? Tengok perangnya siapa ni? Bani Israel. Dan siapa yang ada perangnya ni memang keturunan Bani Israel. Habis dia, apa yang mereka nak sebenar? Wa nahnu, kami ahaqqu bil mulki, kami lebih berhak untuk menjadi raja daripada Talut. Kenapa? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut tidak diberi sa'ah keluasan harta, miskin, tak layak jadi raja. Yang kedua, kami lebih berhak sebab keturunan kami keturunan pemimpin. Talut keturunan bukan pemimpin. Tengok perangai kan, tadi minta dengan Nabi. Kalau kamu rasa layak, jangan minta Nabi, latih diri sendiri je. Betul? Maka jawab Nabi apa dah? Qala innallah, sesungguhnya Allah yang pilih. Bila kamu tak setuju, sebenarnya kamu tak setuju dengan siapa? Itu Bani Israel. Alaikum wazadahu, dan Allah tambahkan kepada Talut bastatan. Bastatan apa dia? Keluasan fil ilmi wal jismi. Mana syarat nak jadi pemimpin mesti ada apa? Ilmu dan sihat tubuh badan. Miskin okey tak? Okey. Bila ada ilmu, insya-Allah dia kenal Allah, semua okey. Tapi kalau ada harta, ilmu tak ada, dia akan merosakkan. Seperti yang berlaku pasir dua butir kat mana tu? Saya tahu semua tempat pasir banyak. Wallahu yarzuqu wallahu yu'ti mulkahu. Allah memberi kerajaannya pada siapa je dia nak. Kalau kamu beriman, jangan cakap banyak. Tadi minta, dan yang bagi ni yang pilih Allah. Jangan bantah. Kalau kamu bantah, kamu tak beriman dengan Allah. Ini perangai manusia. Waktu kalau kita nak pilih calon kan, YB kan, seorang miskin, anak yatim, kerja pun biasa-biasa je. Seorang lagi orang kaya, keturunan pemimpin. Biasa kita pilih, kita undi yang mana? Sama dengan Bani Israel. Okey, anna lahu, sesungguhnya lahum, bagi mereka, qadama sidqin. Qadama apa dah? Tak, qadama ni sabaq, pendahuluan. Dia terjemah apa tu? Lepas tu, kalau kita tengok dalam tafsir, qadama sidqin ialah bagi mereka, daripada hasil amal soleh mereka, mereka akan dapat kedudukan. Itu maksud uraiannya. Jadi tugas Nabi memberi berita gembira kepada siapa? Khusus allazina amanu. Yang rasa pelik Nabi itu daripada manusia siapa? Ada dua perkataan Anas. Satu ni, yang kedua ni. Anas yang pertama, orang musyrikin Mekah. Kenapa orang musyrikin Mekah rasa pelik bila Nabi itu daripada manusia ataupun Nabi itu orang miskin dan anak yatim? Kenapa mereka rasa pelik?
Dia benda yang paling penting yang menyebabkan mereka rasa pelik. Apa dia? Apa dia? Bukan. Yang mereka rasa pelik ialah tugas Nabi memberi peringatan pada manusia. Bila buat salah, Nabi tegur. Itu mereka tak boleh terima. Sebab tu bila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Allah perintah Nabi lepas 3 tahun dakwah secara terbuka. Nabi pun panggil semua ketua kabilah di atas bukit Safa dan Nabi kata inni nazirul lakum. Aku ni pemberi peringatan tentang apa? Hari kan. Sebut je hari pembalasan, apa kata pak cik Nabi? Apa kata pak cik Nabi? Pak cik dia nama apa dah? Dia ada 3 Abu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Yang mana satu? Pak cik Nabi. Abu Lahab. Apa kata pak cik Nabi? Orang yang paling dekat dengan Nabi. Tabballaka, celaka Muhammad. Alihaza jama'tana. Adakah kerana nak bagi tahu kamu pemberi peringatan, kerana itu kamu kumpul kami dan buang masa kami? Jadi yang mereka rasa pelik tu bukan rasul daripada manusia sebenarnya. Sebab kalau mereka minta rasul daripada malaikat, contoh sesuai tak malaikat rasul daripada malaikat untuk manusia, sesuai tak? Lagi dia akan persoalkan. Sebab apa? Dia rasul ni untuk jadi contoh kepada semua kehidupan manusia. Tapi malaikat makan tak? Macam mana dia nak tunjuk contoh cara makan yang betul? Kahwin pun tak. Macam mana nak tunjuk cara kahwin yang betul? Betul? Dia kata malaikat tak boleh jadi contoh. Akhirnya dia tolak juga. Jadi sebenarnya poin dia tolak bukan sebab Nabi manusia, tapi sebab ni anzir, inzar. Apa ni cerita akhirat ni? Kami nak hidup bebas, merdeka. Boleh buat apa saja. Sebab tu tidak ada para nabi, mereka semua ditentang oleh kaumnya, bukan sebab dia manusia. Dan orang tak nak tadabbur Al-Quran sebab apa? Antara sebab utamalah orang tak suka tadabbur Al-Quran. Ada peringatan. Quran adalah penegur kita. Bila dengar Quran, bila tadabbur, kena berubah tak? Yang berubah tu menjadi masalah besar. Kan? Aku nak hidup macam aku lah, enjoy kan? Kalau belajar benda-benda biasa tu okey lah. Sebab tu hari pertama lagi, orang musyrikin Mekah, bila Nabi baca Quran, hari pertama dah tentang. Dia bukan tunggu habis khatam Quran baru nak tentang. Tak. Hari pertama lagi. Sebab apa? Sebab orang musyrikin faham Quran ni nak cerita apa. Cerita dia ialah inzarun nas. Yang ni jangan buat. Yang ni boleh buat. Yang ni berdosa. Yang ni masuk neraka. Ini penghalang kepada kehidupan mereka. Boleh? Dan bila memberi peringatan, Allah kata an-nas. Bila an-nas, umum tak? Tapi bila sebut basyir, berita gembira, Allah kata basyirin nas ke basyiril allazina amanu? Kenapa? Kenapa? Allah nak bagi tu berita gembira khas untuk orang beriman je. An-nas tak layak. Kamu buat maksiat, takkanlah tengah-tengah orang buat maksiat, insya-Allah kamu akan masuk syurga. Tak sesuai kan? Berita gembira untuk orang beriman dan beramal soleh. Tapi berita menakutkan semua sekali. Kadang-kadang beriman ada tak terbabas. Perlu pada inzar. Yang ni yang menyebabkan mereka rasa ajaban. Boleh faham? Dan sebab itulah Quran, bila Nabi bawa Quran, berlaku tak perubahan kepada sebahagian sahabat. Yang kedua, berlaku tak pertembungan antara hak dan batil. Yang ketiga, berlaku tak proses pergerakan. Daripada mula hidup tenang, tapi akhirnya ada sahabat yang ditangkap, diseksa. Ada kan? Kerana apa? Kerana Quran. Ada sahabat yang dibunuh, walaupun wanita Sumayyah. Dibunuh sebab apa? Sebab Quran. Ada sahabat terpaksa berhijrah ke Habsyah. Jauh tu, negeri asing, negeri kafir. Sebab apa? Sebab Quran. Dan Nabi pula terpaksa berjalan kaki pergi ke Taif. Sebab apa? Sebab Quran.
Akhirnya semua sahabat terpaksa berhijrah ke Madinah. Sebab apa? Sebab Quran. Pergi Madinah pula terpaksa berperang pula. Sebab apa? Quran. Itu Quran. Tapi baca Quran, orang tak mahu baca Quran. Orang suka baca khatam Quran. Tak bermusuh. Semua okey. Ada masalah tak? Ha? Ada masalah. Kuliah maghrib. Sistem pendidikan lah. Kita tengok di sekolah agama ke, di sekolah tahfiz ke, di kuliah maghrib di masjid-masjid. Cuba tengok apa yang dia ajar. Pergi masjid balik kan? Lepas kuliah maghrib balik. Ada tak dia sampaikan apa yang dia sampaikan? Yang dia belajar? Tak ada. Ada tak berlaku pertembungan antara hak dan batil? Tak ada. Seolah macam yang pergi masjid pun okey, yang tak pergi masjid pun sama. Betul kan? Inilah. Bila sampai Quran kepada orang musyrikin, mereka rasa ini tak boleh dibiarkan. Jadi Allah kata, adakah patut mereka rasa hairan? Sedangkan Nabi hanya nak ingatkan manusia. Dan kalau kamu beriman, Nabi nak bagi khabar gembira. Apa masalahnya? Sebab kamu tak nak tunduk pada perintah Allah. Kamu nak bebas ikut nafsu. Boleh? Jadi ada dua jenis ajaban. Orang bila dengar Quran ada dua jenis ajaban. Satu ajaban tolak. Dan dia akan bagi alasan Muhammad ni manusia anak yatim. Sebenarnya dia nak tolak. Yang kedua, ajaban dia beriman. Contoh, bila jin dengar Al-Quran, apa kata jin? Jin yang kafir kali pertama dengar Al-Quran, apa mereka kata? Ha? Oh, ingat ajaban saja. Ayat tu tak ingat. Ha? Buka surah jin. Ini mesti jarang buka jin, ya. Buka surah jin ayat pertama. Ada tak perkataan ajaban? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni wa qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Perkataan sama tapi maksud yang berbeza. Orang kafir bila dengar dia ajabah juga tapi menolak. Jin yang kafir juga bila dengar ajaban tapi dia beriman. Dan Quran mengubah tak jin tu? Mengubah daripada kufur kepada beriman. Daripada tak berdakwah menjadi pendakwah. Itulah sifat Al-Quran. Okey, anna lahum, kita sambung. Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka qadama, kedudukan sedekah yang benar ataupun yang mulia. Inda rabbihim, di sisi jadi berita gembira untuk orang beriman ialah apa yang Allah sedia di syurga nanti. Tapi mestilah didahului oleh amal soleh. Sebab tu dalam tafsir qadama sedikit itu dia terjemah apa? Didahului oleh amal soleh baru dapat berita gembira. Kemudian apa kata orang kafir? Wa qala, telah berkata orang-orang kafir, inna haza, ini siapa? Boleh balik pada Nabi, boleh balik pada Al-Quran. Ini la, pasti, sahirun, sahir orang, tukang sihir, mubin. Ada satu kira lagi, la sihrun. La sihrun. Apa beza sihrun dengan sahir?
Sihrun sihir, sahir penyihir. Jadi kalau bacaan la sihrun hazani makna apa? Quran. Kalau baca sahirun hazani refer kepada Nabi Muhammad. Dua-dua betul. Okey, kesimpulan orang kafir kata apa? Dia kata Muhammad ni sebenar tukang sihir. Dan bukan tukang sihir biasa-biasa, mubin. Yang cukup jelas sihir je. Nabi Muhammad, dia tahu tak Nabi Muhammad ni bukan tukang sihir? Tahu. Kenapa dia tuduh juga sedangkan mereka tahu Nabi Muhammad tak pernah belajar sihir pun? Ha? Apa dia? Tak, dia dalam surah Mudassir Allah cerita orang musyrikin dia fikir apa perkataan yang sesuai nak tuduh pada Nabi. Majnun, kahin, tok bomo, syair, penyair, sahir. 4 perkataan. Dia fikir, tenung, solat istikharah. Akhir sekali, dia kata perkataan yang paling sesuai, sahir. Apa sebab sahir? Apa kerja tukang sihir? Sihir ni memuka orang, kadang-kadang mengubahkan, kadang-kadang suami isteri jadi bergaduhkan. Sangat-sangat cinta menjadi sangat-sangat benci kan. Kadang-kadang 180 darjah boleh bertukar sebab sihir. Quran ada tak ciri-ciri tu? Dia kata ni poin yang terbaik. Kalau kata gila macam tak masuk akal. Sihir iaitu lepas Nabi sampai ke Al-Quran, ramai tak bertukar 180 darjah. Dia kata ini kerja sihir. Sebenarnya itu menunjukkan apa tu? Kehebatan Al-Quran. Quran je boleh tukar hati manusia. Quran je boleh tukar akhlak manusia. Kamu bagilah rawatan apa ke, obat apa ke, dia tak boleh ubah akhlak manusia kecuali Al-Quran. Okey. Mus'ab bin Umair antara pemuda yang paling kaya di Mekah. Hidup dalam kemewahan. Orang kata dia ada kasut yang paling banyak, paling mahal, minyak wangi paling wangi dan paling mahal. Tapi bila kena Al-Quran macam disihir. Dia bertukar, akhirnya mak bapak dia tarik semua kemudahan, kesenangan, akhirnya dia pakai baju bertampal. Dan bila Nabi tengok, Nabi menangis dan Nabi mengata, tidak ada yang mengubah kamu melainkan Al-Quran. Quran mengubah kehidupan Mus'ab bin Umair. Dan akhirnya Nabi hantar dia ke Madinah menjadi pendakwah pertama di Madinah, dan akhirnya dia mati syahid dalam peperang Uhud. Siapa yang menukar Mus'ab bin Umair? Sebab tu orang musyrik kata perkataan yang sesuai untuk Quran dan Nabi Muhammad ialah tukar sihir. Okey. Jadi orang bila kita berdakwah, orang tak pernah tuduh kita tukar sihir kan? Paling-paling kurang orang tuduh apa? Okey, dia bukan tukar sihir. Okey lagi kan, jangan kecil hati sebab Nabi kita lagi teruk. Bahkan ada ketika dia mengatakan majnun. Tuduhan yang paling bodoh ialah dia kata Nabi kadang-kadang penyair. Kadang-kadang ketika lain dia kata majnun. Ada tak orang gila boleh bersyair? Ada tak orang gila boleh sihir? Jadi tuduhan dia pun dah macam bercelaru. Sebab apa? Dia tak ada hujah. Sekejap tuduh ni, sekejap tuduh ni. Okey. Habis lah. Jadi inilah akhirnya nak bagi tahu inilah Quran. Hari pertama lagi berlaku apa? Pertembungan antara hak dan batil. Hari pertama lagi orang kafir akan serang habis-habisan sebab Quran. Bila kita baca Quran, belajar Quran, tenang je keadaan. Tak ada perubahan apa-apa, ada sempiro. Belajar dah berpuluh tahun tapi okey je keadaan. Ada sesuatu yang tak kena. Sedangkan kemungkaran semakin banyak. Syirik semakin berluasa, bid'ah semakin banyak. Dan yang belajar agama pun semakin ramai tapi keadaan tenang je. Tak nampak berlaku kita bukan nak pertembungan tapi nak beritahu itulah tabiat Quran. Quran menegur kebatilan. Kan? Wallahu a'lam.
Kita baca buku 62, Amalan Pembuka Pintu Syurga. Yang ke berapa? Enam. Okey, 46 muka surat. Siapa ada buku muka surat 109. Amalan yang ke-46. Orang yang mati iaitu orang yang mati dibunuh secara aniaya, secara dizalimi kerana mempertahankan hartanya. Jadi antara amalan masuk syurga ialah orang tu mati dibunuh sebab dia pertahankan harta dia. Jadi nampak macam mati, nampak macam rugi, tapi sebenarnya dia masuk syurga. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna malihi mazluman falahu al-jannah." Barang siapa terbunuh secara aniaya kerana mempertahankan hartanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan dikatakan sahih. Asal hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta yang lain dengan redaksinya, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka ia adalah syahid. Tapi kalau harta banyaklah, kalau sikit tak payahlah, kan? Kadang-kadang ada kes orang ragukan RM10 dan nak lawan. Akhirnya dia mati. Tak apa, cabut je lah RM10 tu. Tengok harta lah, kalau sikit tak payah. 47. Wanita yang meninggal dunia ketika nifas. Daripada Rashid bin Hubaish radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-qatlu fi sabilillah azza wa jalla syahadatun, wat ta'un syahadatun, wal gharaqu syahadah, wal batnu syahadah, wan nufasa yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah." Maksud dia, meninggal di jalan Allah adalah syahid. Meninggal di jalan Allah, iaitu berperang di jalan Allah, adalah syahid. Meninggal kerana penyakit taun adalah syahid. Meninggal kerana tenggelam, mati lemas adalah syahid. Meninggal kerana penyakit perut adalah syahid umum. Meninggal kerana dan wanita yang meninggal saat nifasnya, iaitu ketika melahirkan, akan ditarik oleh anaknya dengan tali pusatnya ke syurga. Perawi berkata, Abul Awwam menambah, juga meninggal kerana terbakar dan air banjir, syahid. Cuma beza, mati dalam peperangan kerana menegakkan agama Allah dan berlawan dengan orang kafir. Itu dipanggil syahid dunia dan akhirat. Yang mati pasal terbakar, mati pasal lemas, mati dihempak bangunan, itu syahid juga. Tapi syahid apa tu? Ya sebenarnya syahid akhirat. Ramai orang silap faham. Itu bukan syahid dunia, itu syahid akhirat. Dia yang mati dalam peperangan, dia syahid dunia akhirat. Dunia dia dapat apa? Tak payah dimandi, tak payah disolat, kan? Semua dosa dia dah ampun. Itu dunia. Di akhirat dia dapat apa? Terus rohnya masuk surga. Okey, yang mati lemas, mati terbakar, dia syahid akhirat. Dunia dia tak dapat. Apa dunia yang tak dapat? Dia mandi, solat macam ayat orang lain. Ada risau. Yang mati selain daripada tu, mati yang lain tu ada risau. Ada ulama mengatakan di akhirat, yang mati syahid akhirat ni, di akhirat dia akan dapat kelebihan sama dengan yang mati syahid dunia dan akhirat. Kelebihannya sebab sakit, mati kena bunuh, mati jatuh bangunan, mati lemah, itu satu penyiksaan. Maka Allah bagi kelebihan pada dia. Covid tu kena tanya Mufti Malaysia lah. Dan yang ketiga, mati syahid dunia. Dunia saja. Siapa ni?
Yang mati syahid dunia saja ialah orang yang mati dalam peperangan fi sabilillah, tapi niat dia tak ikhlas. Dunia dia dapat apa? Pada zahir tak dimandikan, tak dikafankan, tak disolat, tapi di akhirat dia tak dapat kelebihan syahid. Sebab niat dia bukan kerana Allah. Itu beza, ada 3 jenis syahid. Dunia akhirat, akhirat saja dan dunia saja. Kita nak syahid yang mana ni? Tiga-tiga tak nak. Dunia akhirat rasa susah ni. Kena pergi Palestin. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita sambung malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل